Alhamdulillah, sesuai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anda? Alhamdulillah, syukur. Sehat walafiat. Ji. Allahu akbar. Bang. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita sesama baca umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana lil-Islam wa atina min amrina rasyada. Alhamdulillahillazi aqda kulli syai'in khalaqahu thumma hada. Alhamdulillah الذي عد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد للكافرين عذاب جهنم لا يخرجون منها أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, ibu ayah di syurga, ashabul jannah, kita penuh keyakinan pada Allah SWT. Ya, dialah Tuhan kita, dialah Rabb, dialah Allah, dialah Qadir, dialah Sami, dialah Basir, dialah Ghafir, ya. Tak ada lain lah, ya. La ilaha illallah wa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, ya. Dialah Tuhan kamu dan Tuhan ibu bapa kita sebelum ini, ya. Tak ada Tuhan yang lain melainkan Allah SWT. Wa huwas samiul alim. InsyaAllah, ya. Itulah iman kita yang diajar oleh Allah, yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, dikongsikan oleh Rasulullah kepada kita, pada pewaris semua sehingga akhir zaman. Itulah jaminan Allah SWT, bagaimana Allah menyebarkan iman, menyebarkan nur iman, nur hidayah kepada hamba-hamba di muka bumi ini, ya. Melalui lisan, melalui penulisan, melalui perbincangan, ya, melalui pengalaman. Ini semua memberi bantuan sokongan untuk meningkatkan kualiti iman dan ibadah kita, ya, kepada Allah SWT, insya-Allah. Kita bertemu lagi malam ni, pagi ni kita nak mula dengan firman Allah SWT, surah Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini orang kata cok mohor lah. Kata putus Allah. Kuasa veto. Allah nak beritahu, Allah nak confirmkan pada kita. Tak perlu kita ragu-ragu lagi. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah ahli syurga, ashabul jannah. Ahli syurga. Lepas ni kita panggil ashabul jannah semua ni kan? Ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, ya. Waktu ada satu doa dia kata alhamdulillahillazi a'adda lil mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya Allah, puji-pujian bagimu yang telah menyediakan syurga kepada orang mukmin dan mukminah. Allahu akbar. Syurga di hadapan kita, ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Lepas tu
Doa tu sama lagi, wa'adalil kafirina jahannam khalidina fiha la yakhrujuna minha abada wa bi'sal masir. Dan Allah sediakan orang-orang kafir itu azab jahannam, tempat kembali yang paling buruk, dan mereka takkan boleh keluar. Ya. Inilah Allah bagi tunjuk pada kita dua perkara, dua peluang, dua hadiah, dua anugerah. Nak anugerah ashabul jannah atau ashabun nar. Ya. Sebab itu memang jadi tugas kita lah. Ya. Tugas kita nak menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari azab api neraka. Ya. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil muttaqin. Ya. Apa Allah kata tu? Jagalah keluarga kamu dari api neraka, insya-Allah. Jadi syarat masuk syurga ni pertama beriman. Mesti iman yang sahih, iman yang jitu. Bukan iman lisan. Ramai orang ni iman dia lisan aja. Ya. Lisan. Beriman pada Quran, Quran tak baca pun. Ya. Beriman pada Allah, tak sembah pun. Nanti iman main-main. Ya. Iman yang jitu. Iman jitu ni dalam surah Al-Anfal dia kata, tafsiran beriman ialah dia beriman dan diikuti dengan amal. Itu orang beriman. Ya. Orang yang beriman dia mesti mengikuti iman itu dengan amal dia. Ya. Lepas tu ada satu kitab dia kata ikhlas. Bila bicara ikhlas tu, ikhlas ialah orang yang berbuat dengan tangannya sendiri. Itu ikhlas. Kalau suruh orang, awaklah pergi, awaklah buat, ni bukan ikhlas ni, terberang ni. Dia tengok Rasulullah contoh dia. Gali parit ni, pergi perang ni, pergi rumah ke rumah dengan sahabat-sahabat. Itu ikhlas. Ikhlas ialah buat dengan tangan sendiri. Macam air apa? Masak air tangan ibu. Gitu kan. Popular ayat tu. Air tangan ibu. Dia nak makan air tangan ibu. Itu ikhlas. Jadi anda nak bawa contoh, contoh yang agung dalam kehidupan kita. Menjadi sebutan, menjadi contoh teladan kepada kita beriman dan beramal soleh. Tokohnya ialah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni sahabat-sahabat ini khas untuk ibu-ibu dan untuk isteri-isteri kita lah. Khadijah ni contoh beriman dan beramal soleh. Pertama dia usahawan. Usahawan termasyhur, terkenal. Quraisy, antara wanita terunggul dalam bisnes. Bukan lokal, international trading, dan dia punya ramai pekerja untuk membawa dagangan dia ke luar negara. Jadi orang yang beriman dia mesti berusaha, dia mesti memasyhurkan dirinya, bukan nak tunjuk. Memang itulah watak kita. Kita solat ni nak memasyhurkan diri kita lah dengan Allah, bukan dengan orang. Tak ada kaitan orang dengan kita. Kita nak memasyhurkan diri kita kepada Allah SWT. Standard kita begini. Bila kita bicara iman amal saleh ni, kita nak cerita standard kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Yelah, manusia itu contoh teladan untuk kita. Tak ada salahnya. Dia punya harta, dia hartawan. Dia menjadi pakar rojok. Orang-orang Quraisy ni memang rojok dia. Kawan-kawan wanita Quraisy ni rojok dia. Ada 2-3 orang jadi pakar rojok, termasuklah Khadijah ni. Hal-hal kemasyarakatan, hal-hal keluarga, hal-hal perniagaan, rojok Khadijah. Mulia akhlaknya. Ini amal saleh. Memuliakan akhlak kita. Keterampilkan akhlak kita. Lisan kita, pandangan mata kita, gerak-geri kita,
sopan santun kita, tegur menegur kita, ya. Dengan orang lain, ya. Dan akhlak mulia Khadijah ni dia meminang Rasulullah. Ya, meminang Rasulullah. Cerita meminang Rasulullah ni bukanlah kita sekadar nak tengok Khadijah meminang Rasulullah, nak tengok mengapa Khadijah meminang Rasulullah. Itu yang kita nak ambil tu, ya. Pilihlah calon-calon suami yang seperti Rasulullah, ya. Rasulullah ni dulu sebelum jadi Rasul, dia seorang yang amanah, orang yang jujur, orang yang rajin, orang yang berakhlak mulia. Pilihlah menantu yang begini, ya. Jangan sekadar tengok kita besar, kerja apa, ya. Kena tengok pertama iman dia, semayang dia, akhlak dia dengan mak ayah dia, kan? Dengan keluarga adik-beradik dia. Sebab itu ada tempoh. Tunang tu makan masa 6 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, tak apa. Sebab nak ni lah, confirm ke kita nak berkahwin dengan dia, nak kahwinkan anak kita dengan dia, ya? Seorang isteri yang lemah lembut, ya? Dengan Rasulullah dia Allahu Akbar, kan? Sangat lembut dengan Rasulullah. Isteri yang ideal, paling perfect, ya. Sampai Rasulullah ni teringat-ingat sebut-sebut Khadijah di depan Aisyah. Aisyah merajuk, orang mati pun sebut juga. Mu tak tahu siapa Khadijah, siapa mu? Orang kafir semua, dia beriman dulu. Kan? Khadijah beriman dulu, orang lain tak nak, ya. Gitu hebatnya Khadijah, kan? Dia sangat prihatin, wanita yang prihatin dengan dakwah Rasulullah. Sampai dia belanjakan semua harta, ya, untuk menyokong kerja dakwah Rasulullah, ya. Jadi kita kena begitulah, kan? Memberi sokongan kepada usaha-usaha mulia suami kita, ya. Yang suami pun begitu, memberi sokongan pada isteri, kan? Memberi bantuan, sokongan, idea, wang ringgit, masa, tenaga, supaya pasangan ni dapat aktif dalam masyarakat, dapat aktif dalam beragama. Tak mau duduk termenung dekat rumah, suami termenung, isteri termenung. Bukan ni tujuan kita dicipta, termenung-termenung. Ya, ni tujuan ni tengok Khadijah, ya. Sentiasa memberi motivasi kepada Rasulullah, menenangkan Rasulullah, memujuk Rasulullah, memberi kegembiraan kepada Rasulullah, ya. Dan dia yakin risalah Nabawi. Dia tak pernah prajudis, apalah suami aku ni, cerita Tuhan mana nampak Tuhan. Dia tak, dia beriman sepenuhnya, ya. Beriman sepenuhnya, ikut sahaja, yakin bukan ikut saja, ikut, yakin dan ikut. Sentiasa berkorban, ya. Dialah penyokong dan pendukung. Di sebalik tabir perjuangan Rasulullah. Dia ni bukan balik tabir lagi, balik dan depan tabir, belakang tabir Khadijah ni. Di depan hartanya habis, semakan kepada Rasulullah. Rasulullah buat apa duit tu? Bagi makan orang miskin, cari orang miskin, hamba abdi dibebaskan. Dua Khadijah kan? Nak mendekatkan hamba abdi, guna dua Khadijah, ya. Sampai wafatnya tak ada apa. Tak ada apa. Allah mulia Khadijah, Ini firman Allah tadi, allazina amanu wa amilus salihat lahum apa tadi? Allah Akbar. Wallazina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, insyaallah. Ini tazkirah kita pagi ni, supaya kita dapat berusaha meningkatkan lagi sirim kualiti amal soleh kita, insyaallah. Baik, insyaallah, Tuan Musi, sahabat-sahabat sekalian, ashabul jannah, ana nak ulang dan sambung
musuh dalam selimut. Anda nulis satu tajuk, musuh luar selimut, musuh dalam selimut. Banyak rupanya musuh dalam selimut ni, Masya Allah. Tak habis tahun nak bicara musuh dalam selimut. Hari ni cerita sikit lah. Musuh dalam selimut kita. Sampai jadi pepatah. Jadi bidalan. Perumpamaan. Musuh dalam selimut. Lagi apa? Api dalam sekam. Lagi apa? Harap pagar makan padi. Ni musuh dalam selimut ni. Kan? Jadi apa bicaranya? Anda nak kaitkan dengan yang kita bincang minggu lepas. Ada 5 perkara Nabi kata yang merosakkan, yang jadi musuh kita. Ada 5 perkara. Pertama, kafir musuh kita. Musuh orang mukmin ni 5. Pertama, kafir, munafik, lagi apa? An-nafsu, Jadi pagi ni nak sambung nafsu. Kita dah bincang 2 minggu lepas. Nafsu mutmainnah, kan? Nafsu mutmainnah. Baik, mutmainnah ni nafsu ni kata Imam Ghazali ialah keinginan yang meluap-meluap dari dalam. Nafsu. Dia dipengaruhi, disokong oleh hati, oleh akal, dan oleh ilmu dia. Kalau ilmunya baik, maka yang meluap-meluap tu baik. Kalau otaknya kosong, yang meluap-meluap tu bisikan syaitan. Ada 2 je bisikan. Bisikan wahyu, bisikan syaitan. Jadi mutmainnah ni karakter paling tinggilah nilainya. Kerana di situlah manusia memiliki sifat pemurah, suka memberi, sifat tawakal. Ini kita dah bincang yang lepas. Kita ringkas je. Dia sentiasa bertaubat. Dia sentiasa takut azab Allah, takut murka Allah. Kita beribadah ni kerana takut Allah murka. Dia datang masjid takut Allah murka kita. Bila Allah murka tu, Allahu Akbar. Kalau sempat minta ampun, tak apa di akhirat. Tak sempat dah. Tak ada zona ampun dah di akhirat. Zona hukum je. Takut. Yang kedua, sifat mahmudah. Yang ketiga ialah zuhud. Zuhud ni berpada. Bukan miskin. Ramai orang salah faham dululah waktu saya kecil-kecil. Zuhud ni tak payah ada apa-apa. Pergi sekolah jalan kaki je. Orang naik kereta. Tu kan zuhud tu malas tu. Zuhud ni dia orang kaya macam Khadijah. Tapi duitnya digunakan untuk bantu orang, tu zuhud. Kan? Rasulullah tu zuhud. Zuhud paling tinggi. Dia dapat banyak tapi dia dibagi banyak. Tu zuhud. Kalau simpan tak apa. Bagi manusia biasa ada simpanan. Tapi zuhud ni ialah berkongsi. Itu zuhud. Bahasa mudahnya. Kongsi. Dia suka berkongsi. Rezekinya, ilmunya, amalnya, apa-apa saja dikongsi. Supaya orang lain juga dapat. Dapat. Kemudian bersabar. Sabar dengan Allah. Manusia ni paling payah nak sabar dengan Allah kan. Payah betul nak sabar dengan Allah. Asyik komplain Allah aja, kan. Kita sabar dengan perintah Allah, sabar dengan ujian Allah, sabar dengan dengan package ibadah yang Allah sediakan, sabar dengan rezeki, sabar dengan ujian, sabar. Sebut sabar ni mudah. Tapi yang menerima ujian tu dia yang tahu, kan. Kalau dia boleh sabar, itulah nafsu yang mutmainnah. Sesiapa yang sabar, contohnya sakit, Nabi kata orang yang sakit dia sabar ujian sakit tu, Allah akan hapuskan dosanya seolah dia bayi baru lahir. Pada umur 80 sakit tu,
Tapi kerana dia sabar. Sabar bukan tak berubat. Sabar proses sakit tu dia sabarlah. Berubat tu kewajipan kita. Jangan pula sakit tak berubat. Itu daerah je orang kata tu. Daerah. Mesti berusaha. Syukur, banyakkan syukur, banyak ikhlas, tawakal, mahabbah, reda. Dulu kita dah sebut reda dengan takdir Allah. Ramai orang komplain takdir Allah. Sedar tak sedar, asyik komplain takdir Allah, kan? Dulu kita cerita apa? Seorang wali abid kan, dengan seorang apa tu? Malaun kan? Malaun masuk syurga. Abid komplain, Abid masuk neraka. Isa beritahu Abid dia masuk neraka kerana dia komplain qada aku. Baik, seterusnya pagi ni kita nak kongsi yang kedua, nafsu ammarah bisu. Ini musuh kita. Musuh dalaman kita, dalam kita. Musuh dalam selimut kita, dalam baju kita, dalam dada kita, dalam hati benak kita. Ini musuh. Inilah yang menyebabkan ramai orang jadi sesat kat sinilah. Inilah persempangan yang sangat kritikal ni. Tanpa ilmu panduan yang cukup, dia akan terlajaklah. Terlajak gaung lah. Baik. Ammarah bisu. Nafsu ni musuh yang paling perkasa. Dia bertapa dalam gua jiwa kita. Dia bertapa dalam. Dia on off. Bila-bila nak masuk, bila-bila nak menggoda. Kan? Dia bertembung dengan mutmainnah. Dia berperang. Berperang. Dalam sebuah hadis kata, qadimtum khairan maqdamin minal jihad al-asghar ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala mujahadatu al-abdu hawahu. Rasulullah kata, kalian baru saja pulang dari balik jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat kan baru balik perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk, ya. Jadi muncullah kisah ni. Kamu baru balik perang kecil, bawa senjata tu perang kecil, dan kamu sedang menghadapi perang besar. Apa dia perang besar? Wamal jihadul akbar? Sahabat tanya. Kata Rasulullah, seorang hamba memerangi hawa nafsunya. Bukan satu hari, bukan satu jam, selagi bernyawa. Perang kejap je. Nabi pergi Tabuk 2 bulan dah balik. Perang Badar seminggu je. Tapi berperang dengan nafsu ni, kan? Di dalam rumah, di dapur, di bilik tidur, bilik air, bilik tamu, berjalan kaki, berkenderaan, dia berperang. Baik. Nafsu ni, nafsu lawamah ni cenderung. Dia cenderung untuk melanggar sepadan-sepadan. Melanggar peraturan. Dia tak suka SOP ni. Ini nafsu. Nafsu bisu. Fa amma man tagha wa asara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang melampau batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dia utamakan dunia. Sembahyang lambat lagi, muda lagi. Nantilah tunggu pencen. Sebab nak kejar dunia. Kita ni kena seimbang. Kena bergerak
Kerana bergerak sederap macam tentera berlatih. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, belakang sing. Semua belakang. Ya. Mesti sederap. Dunia cari, akhirat pun cari. Ya. Cari dunia, cari akhirat menggunakan dunia. Ini yang paling baik. Ya. Gunakan dunia, kelebihan yang Allah beri pada kita untuk mencari akhirat. Ya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Waliyazubillah. Ya. Dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Ya. Tapi kena faham juga, nafsu ni ada dua. Ya. Nafsu mana yang tak boleh ikut? Nafsu mana yang kena ikut? Kata Imam Ghazali, nafsu ni ada dua. Satu, nafsu mahmudah, yang menghasilkan sifat-sifat mahmudah. Nafsu juga. Nafsu tu artinya keinginan. Ingin nak datang majlis ilmu, tu nafsu. Ingin berjamaah, tu nafsu. Ingin buat kenduri, nafsu tu keinginan. Tapi nafsu tu mahmudah. Ya? Pemaaf, ziarah menziarahi, salam bersalaman, tegur menegur. Ini nafsu mahmudah. Ya? Sebalik itu nafsu mazmumah. Ini nafsu besok ni mazmumah lah. Ya? Ria, takabur, rakus, merompak, menyamun. Dia orang punya, dia punya, kan? Kan ni biasa yang bahasa yang biasa kita dengar. Ya? Orang semua tak betul, dia seorang paling terror. Ni nafsu. Ya? Tak boleh dengar cakap orang, tak boleh dengar nasihat orang. Ni nafsu besok. Mazmumah, ya. Mazmumah. Waliyazubillah, ya. Kita nak cari nafsu mutmainnah ataupun mahmudah, ya. Insya-Allah. Allah menyebutkan wama ubarri'u nafsi innan nafsa lammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ini nafsu yang diberi rahmat ni lah nafsu mutmainnah, nafsu mahmudah. Ini kisah Nabi Nuh, Nabi Yusuf. Jalan keluar. Macam mana kita nak keluar nafsu-nafsu? Ini yang paling penting kan? Surah An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Bisikan syaitan, perangai syaitan. Jadi kita pun kena belajar juga syaitan tu. Perangai dia, watak dia, kegemaran dia, kehidupan dia. Syaitan ni memang suka adu domba. Syaitan ni memang pemalas. Dia tak kerja. Syaitan ni memang bodoh, dia tak sekolah. Kan? Mana ada universiti syaitan? Tapi universiti yang kita buat, syaitan masuk. Bukan dia nak belajar, dia nak kacau kita, kan? Syaitan tak buat masjid, tapi masjid dia masuk. Dia nak kacau kita, nak bisik kita. Jadi Allah kata jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan ni suka mengadu domba, dia suka ajak orang syirik, dia suka ajak orang bergaduh, suka ajak orang berperang, suka ajak orang mengupat, suka ajak orang menista, suka ajak orang bermalas-malasan. Malas-malas tu syaitan lah. Allah bukan cipta kita untuk malas-malas. Allah cipta kita beriman, beramal saleh. Mesti bergerak aktif. Sebab setiap gerakan kita tu pahala-pahala. Sebab tu sebut ulaika ashabul jannah. Orang yang aktif ni dia dapat pahala banyak. Sebab tu Allah kata ulaika ashabul jannah. Mereka itulah ahli syurga sebab dia aktif.
Bila aktif dah buat pahala. Kalau termenung mana ada pahala. Lainlah berfikir kan. Berfikir lain. Termenung ni maknanya tak buat apa-apa. Ya. Menonton ya, tak apa-apa. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji, yang mungkar. Ya. Dia bisik di hati kita, bisik. Dia makan, tak baca bismillah, dia lah makan, dia lah kenyang. Kan? Kita nak makan tak baca bismillah. Ya. Nak bersama suami isteri tak berdoa, dia pun numpang sekali. Kan? Kita nak tolong orang tak berniat, tak berniat untuk mendapat anugerah Allah. Itu yang datang riak sombong tu. Ya. Semua berkaitan sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau Allah tak kurniakan kita Al-Quran, tak kurniakan kita perutusan Nabi, tak kurniakan kepada kita Rasulullah, wahyu Allah, kita ni macam orang kafir yang tak baca Quran menyembah berhala, minum arak, zina, menipu. Yang baca Quran pun sanggup menipunya mana? Lagilah tak ada Quran. Jadi rahmat Allah, satu kurnia Allah SWT kepada kita ialah iman. Lepas tu dibimbing dengan amal-amal soleh, apa yang elok, apa yang perlu kita buat. Itulah kurnia Allah. Nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih daripada buatan keji yang mungkar selamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Jadi yang bersihkan kita ni Allah. Sebab tu kena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab tu kena astaghfirullah. Sebab tu kena doa Allahumma. Sebab Allah yang bersihkan. Sebab tu kena minta barakah. Allahumma barik lana fi hayatina, fi umurina, fi uqulina, fi absarina, fi asma'ina. Minta berkat. Sebab Allah yang bagi rahmat. Jauhkan kita daripada bisikan syaitan. Sebab tu kena cari ilmu. Sebab tu kena banyakkan baca Quran dengan faham. Sebab tu banyakkan zikir, banyakkan istighfar, astagfirullahalazim, paling tidak 100 kali satu hari, ingat? Maka mohonlah kepada Allah SWT supaya kita jauh daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena jadikan zikir a'udzubillah, ya. Sebab kita tahu bahawa nafsu kita akan selamat dengan rahmat Allah, ya. Dengan kasih sayang Allah, dengan maghfirah Allah, dengan barakah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau di Sri Lanka banyaklah, ya. Banyaklah yang Allah ajar kepada kita, ya. Antaranya doa-doa pagi-pagi kena banyak alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Doa solat tahajud, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Paling tidak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ada doa lagi, Allah alhamdulillahillazi hadana lil Islam wa atina fi min amrina rasyada. Ni kan? Ni hidayah ni penting. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah, Allah akan tambah lagi. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam. Puji-pujian bagimu ya Allah yang telah memberi hidayah Islam kepada kami. Wa atina min amrina rasyada, dan menunjuk ajar kepada kami perkara-perkara kehidupan kami. Rasyada ni bimbingan lah. Rashid, Haji Rashid Arwah, Haji Rashid. Rashid tu maknanya, kalau Rashid, ada satu istilah namanya mursyid. Guru mursyid. Guru mursyid ni guru yang kalau murid darjah 1 dipegang tangan murid tu, dengan pensilnya ditunjukkan tulis A macam ni. Dia pegang sampai murid tu reti nak bentuk A tu. Tu mursyid. Jadi Allah mursyid kepada kita, dibimbing satu persatu, tak ada tinggal. Sangat halus, ya. Daripada niat, jadi daripada niat ni, dari cara berfikir lagi,
Dari segi ilmunya semua dia ajar, ya. Batu doanya wa atina min amrina rasyada. Yang syukur padamu yang telah memberi kami kerja-kerja hidup ni yang terbimbing, teratur, tersusun, ya. Jadi Allah tu mursyid, membimbing kita satu persatu, InsyaAllah. Baik. Antara yang Allah bimbing, saya tulis tadi kat mana letak ni, cari kejap, nak kongsi ni lah pagi ni. Rasyada. Mana Rasyada, ya Allah ya Rabbi. Ni amalan pagi ini, ni amalan-amalan yang Allah sediakan melalui Rasulnya, dipanjangkan oleh Rasulnya kepada kita untuk menjaga nafsu kita supaya tidak diganggu oleh supaya dapat bertembunglah berlawan, menanglah dalam tandingan. Iman dan syaitan ni, iman menang, kalau berlawan lah, kalau tak berlawan kalahlah iman, kan? Kalau iman tu tak berlawan dengan syaitan, syaitanlah menang. Sebab tu kena berlawan dengan amal ni lah. Membaca ayat kursi 1 kali, fadilatnya siapa membaca ketika petang maka ia akan dilindungi Allah sepanjang hari dari gangguan syaitan. Siapa yang baca ketika pagi, Allah lindungi ia dari gangguan syaitan sepanjang malam, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bahan yang anda jumpa ni kan baca sekali je. Hadis riwayat Al-Hakim sekali je pun. Banyak kali lagilah banyak. Orang ada RM100 dengan RM1,000 kan beza. Kita nak cari yang 1,000. Habis orang ada 1 juta kan lagi beza. Kita nak cari yang 1 juta. Macam itulah semangat kita dalam beramal. Walaupun saya buat satu, sekali je, buat sekali je. Makan sesuap je lah, orang sepinggan dia sesuap, kan beza. Jadi nombor tu memudahkan kita, InsyaAllah. Atuk-atuk kita dulu ajar ayat ni. Sebelum tidur baca ayat kursi. Sekarang sebelum tidur TV dulu. TV dah tak main dengan handset. Tak jumpa ayat kursi. Sebab tu kena selalu disebut. Kalau tak orang alfa lalai. Sebab syaitan lagi kuat. Dia menggoda manusia. Bukan masuk dalam hati je. Dari luar pun. Handset tu Masya Allah. Dulu suara khabar. TV. Sekarang ni handset. Semalam kawan saya kata besok handset tak laku, guna jam dia. Handset tu habis besok tu tak tahulah, setahun berapa, guna jam dia. Assalamualaikum. Handset tak tahu bentuk jam macam mana, sedang dibuat lah ni. Sahabat saya beritahu, saya pun tak tanya detail macam mana rupa dia, tapi dia punya visi dia macam tu lah. TV ni untuk tempat orang tengok bola je sekarang kan. Dulu saya buat berita. Memang tunggu-tunggu berita tu. Sekarang kan siapa nak dengar berita? Lagi berita, lagi rasuah. Orang apa meluak dah. Orang menjaga warung-warung tepi jalan tu kan. Banyak mana pendapatan ni, minyak RM2.5 tak boleh beli. Macam mana nak menjaga? Janganlah macam tu. Marah rakyat kan. Awak rasuah habis harta negara tak apa. Ni nak bagi rakyat banyak songil. Syarat-syarat baik, kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum Sebab tu ayat ni ada dekat mana-mana. Dalam solat hajat khususnya
Jadi kegemaran kita lah solat hajat mesti ada ayat kursi. Dalam tahlil, dalam doa selamat. Sebab ni lah. Sebab Rasulullah beri panduan kita, beri rasyadah, beri bimbingan, tunjuk ajar kepada kita. Rasyadah. Macam mana nak guna ayat ni. Yang kedua baca 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu semua qalqalah Ikhlas dengan Al-Falaq tu qalqalah, kena jadi betul qalqalah tu. Jangan baca qul a'udzu birabbil falaq. Falaq dari dulu falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Qalqalah, qalqalah kubra. Samalah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qalqalah kubra. Mesti ada letupan dia tu. Itulah sifat tilawah. Dia panggil tartil, dia panggil tahsin. Bacaan yang terbaik, bacaan yang tertil, bacaan yang beradab. Bahasa akhlaknya gitulah. Bacaan yang beradab, baca yang tertil. Kemudian kul yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Nas tu ada 3 sifat. Betapa nas 2 harakat, yang kedua 4 harakat, ketiga 6 harakat. Jadi ibu-ibu kena pilih lah. Kenapa baca pendek? Mesti ada ilmunya. Ikut-ikut tak ada. Pendek tu sebab kul a'udzu birabbin nas boleh baca 6. Qul a'udzu birabbin nas boleh baca 4. Qul a'udzu birabbin nas boleh baca 2. Itulah ilmunya. Ilmunya ialah 3 wajah. 2 harakat samalah waladdallin. 6 waladdallin. 4 waladdallin. 2. Jangan pula apa masjid ni baca 2 imamnya. Masjid sebab aku tu sampai 6. Kena belajar lah. Kena belajar dia masuk kumpulan man arid sukun. Baiklah boleh ibu ayah insyaallah. Dan 3 kul yang bagus baca 3 kali. 3 kali. Kita ni ada ramai cucu kan. Cucu yang jauh, cucu yang dekat. Semualah dari jauh-jauh ni. Dengan ayat kursi, dengan 3 kul. Lepas isyak duduklah dulu untuk cucu. Kita dah rekam ajar ilmu untuk diri kita, untuk cucu kita. Ambil je. Untuk menantu kita tu, biar menantu yang berbudi bahasa, yang hormat pak mentua, mak mentua. Ni ayat dia, tak payah bebel kat dia. Bebel bergaduh, memasang muka. Pasak je dengan ilmu wahyu ni. Ni ayat dia. Kursi 3 kul. Ini ayat handset. Sembuh orang jauh-jauh tu supaya dia dengar cakap kita. Kan? Mudah je. Tapi kita tak nak, tak apa-apa nak, tak edit lah. Itu yang bebel, menantu bebel, mak mentua bebel, pak mentua pun tumpang bebel. Kacau bilang. Anak ada seorang menantu. Kalau bebel, masya-Allah. Biar je, biar. Tak payah layak. Kita pasak dengan ayat ni. Sekarang ni tak bebel lah. Balik diam. Dah reti hormat orang tua. Bebel lah pak mentua. Macam hidup setahun jago nak bebel apa kau. Aku lama dah hidup. Tapi tak mula jadi konfrontasi kan. Jadi guna ayat ni lah.
Ayat kursi, ayat makmum. Haji, kalau imam bebel lah ayat ni. Imam kalau makmum bebel ayat ni. Yang akhirnya banyakkan istighfar paling tidak sekali Ni istighfar yang paling tinggi ialah istighfar Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lebih tinggi daripada astagfirullahalazim. Memang Nabi baca astagfirullah bukan nak menghina. Tapi Nabi kata ini dipanggil Sayyidul istighfar. Penghulu istighfar. Nabi tunjukkan astagfirullah tu nak memudahkan kita, bukan semua orang mampu baca panjang-panjang Baca yang pendek paling tidak astagfirullah. Kan? Astagfirullahalazim panjang sikit, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi panjang lagi kan. Jadi macam itulah ilmunya, daripada pendek sampai maksimum panjang tu semua ada pilihan kita untuk pilihan kita ni Sayyidul Istighfar. Ayah ibu dah hafal, lama dah kita baca ni. Jadikanlah ini sebagai perisai untuk menundukkan nafsu bisuk tadi, nafsu yang nafsu jalan, nafsu dukul ni, nafsu gedebe kata ni. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita mesti setakat ni Ayah ibu terima kasih sampai ke waktu sarapan ganggu tak apa. Sarapan tak lagi, ilmu pun tak lagi, kerja dua-dua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama wahyu Allah SWT kita nak cari kita mulia bersama Allah. Jangan kita nak cari mulia kerana nilai manusia, kan? Tapi bukanlah manusia berhak menghina kita. Dia tak ada hak, kita pun tak ada hak menghina dia. Tapi niat kita tu nak cari mulia bersama Allah. Nah itulah nilai syurga kita. Kan dalam Quran banyak sebut, kau dulu kau beramal kerana nak tunjuk orang yang kau tereng, kau pandai. Kan kau dah dapat, orang pun dah puji, dapat pingat pun dah masuk neraka. Macam mana? Sebab tu kita nak cari kemuliaan bersama Allah, nak cari redaan Allah, nak cari maghfirah Allah, nak cari pujian Allah, nak cari penghargaan Allah. Jadi kalau orang tak hargai kita, tak payah kecil hati. Tak ada faedah pun untuk kita. Kalau orang tak hargai kita, itulah yang kita nak cari. Sebab kita nak penghargaan dari Allah. Allah saja yang membela kita kalau kita ikhlas pada dia, beramal untuk dia insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma. Ada soalan ibu, ayah? Ada? Ada? Macam nak tanya tu? Tak ada. Baik, tak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana wa arwahana bi ma'rifatika wa bi mahabbatika wa nas'aluka Allahumma an tuhyiya ajsadana wa ajsamana wa jawairihana bi nuri ibadatika wa bi luzumi ta'atika wa bi dawami khidmatika wa an tarzuqana husnal qiyami bihaqqika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar. Allah ya karim. Main tahun ni rezeki ni macam-macam kesuan-kesuan. Alhamdulillah.